Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Norman Redzuan. Isu yang mengejutkan kita, menarik perhatian kita hari ini di Harapan Daily, bercakap tentang Muhyiddin. Kata tajuk isu ini, jika jiwa terganggu, jika Muhyiddin tak mainkan isu perkauman. Jika isu ini dibaca oleh mereka yang terpedaya isu perkauman, mesti berkata, memang kejam Perdana Menteri ke-10 Anwar ini baru DAP, Anwar ini Islam liberal. Itu kalau mereka yang tidak sedar diri, mereka sudah diresapi kebencian antara kaum. Sama juga kepada mereka yang tidak mahu menggunakan akal atau tabayun dalam berita yang didengar. Benar, kerajaan berikan peruntukan kepada sekolah persendirian Cina, tetapi isunya adakah benar kerajaan hanya beri peruntukan sekolah persendirian Cina? Yang pasti, apa sahaja isu perkauman pasti ia fitnah. Ketika zaman Mahathir, geran bantuan sekolah agama telah ditarik balik. Ia diteruskan di zaman Paklah, Najib, Muhyiddin, dan Ismail Sabri untuk tidak memberikan geran ke sekolah agama. Bila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau memutuskan untuk mengembalikan semula geran bantuan sebanyak RM20.000 kepada semua sekolah agama rakyat yang berdaftar di bawah JAKIM. Bukan setakat itu, Anwar Ibrahim turut memberikan peruntukan RM1.9 bilion bagi pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam. Isu kedua, kenapa pasti tidak dapat? Pasti adalah prasekolah yang ditubuhkan oleh parti politik yang tidak berdaftar dengan kerajaan. Tidak pasti juga berlesen atau tidak. Sedangkan sekolah persendirian Cina, mereka berdaftar dan mengikuti silibus Kementerian Pendidikan Malaysia. Malah, gaji guru mereka mengikut standar guru di sekolah milik kerajaan serta mempunyai KWSP. Lagipun seperti dimaklumkan Ketua Pemuda PAS, guru pasti merupakan sukarelawan dan pasti hanyalah program parti, sebab itu gaji sesuka hati boleh bayar tanpa KWSP. Bila kerajaan hendak perjuangkan nasib guru pasti, kerajaan yang kena maki tiba-tiba mahu peruntukan. Bila gaji RM600, kerajaan pula dipersalahkan kerana tak beri peruntukan. Play victim, konon kerajaan bantu sekolah Cina sahaja, tak bantu sekolah Islam. Yang lagi pelik, ketika zaman Perikatan Nasional atau PAS bersatu menjadi kerajaan, tidak pula PAS meminta kerajaan PN berikan peruntukan kepada pasti. Bila orang lain jadi kerajaan baru mahu meminta bajet tersebut. Pelik sungguh. Seperti mana RUU 355. Waktu jadi pembangkang sampai berarak ke padang merbuk. Tapi bila jadi kerajaan, diam, membisu. Contoh, bila jadi kerajaan, PAS bersama bersatu naikkan cabutan nombor judi. Hairan Perdana Menteri ke-10 yang dituduh liberal pula mengurangkan lagi separuh cabutan undi. Siapa yang Islam, siapa yang liberal sekarang ini? Bila Cina DAP baca ayat Al-Quran, depa maki, tapi bila India penyokong mereka baca okey. Begitulah juga bila Ustaz Don menyanyi dengan Siti mereka kutuk, menyanyi dengan Siti mereka kutuk. Bila Sanusi menyanyi dengan perempuan,
bukan muhrim jam 2 pagi, ketua ulama PAS boleh pusing kata ia pendekatan dakwah. Bila orang lain dituduh cakap saja bohong, bila depa bohong, dikatakan wajib mohong demi menjaga maslahat. Sebab itu mereka dipanggil penunggang agama. Yang hairannya, kenapa masyarakat Melayu tidak boleh berfikir dengan waras? Saya nak tanya, waktu kerajaan PN jadi kerajaan, apa yang hebat sangat kamu dapat hingga memanggil Muhyiddin itu Abah? Muhyiddin beri duit simpanan kita RM10,000, kamu panggil Abah. Berapa bantuan Abah beri pada kamu dari dana kerajaan ketika PKP? Yang kamu dapat 10,000 atau lebih itu adalah duit kamu sendiri. Harga barang mentah mahal, kamu panggil Abah. Minyak masak tiada hingga banyak restoran terpaksa tutup operasi sebab kena sorok dengan anak menteri, kamu kata okey. Perjudian bertambah, kamu kata inilah kerajaan sokong Islam. Muhyiddin tak bantu pasti, kamu kata Abah best. Muhyiddin tak perjuangkan RUU 355, kamu kata Abah terbaik. Abah benarkan konsert penyanyi LGBT Billie Eilish, kamu tak marah. Abah tak bagi balik raya 2 kali, kamu okey je. Beritahu apa hebatnya kerajaan Abah kamu dahulu berbanding sekarang. Berhujah dengan fakta. Pesan saya kepada rakan-rakan pengundi atas pagar, nak tahu info kerajaan bukan dekat TikTok, Saitro Pembangkang, bukan dekat Harakadeli atau WhatsApp kumpulan surau atau masjid. Saudara-saudara sekalian, itulah dia satu lagi pendedahan daripada Harapan Daily yang mengejutkan kita. Jiwa terganggu jika Muhyiddin tak mainkan isu perkauman, ditulis oleh Norman Rizwan, dipetik dari Harapan Daily. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pembongkaran, pencerahan, penerangan berkaitan dengan Sanusi. Semalam kita digemparkan dengan keputusan yang diumumkan oleh Sanusi berkaitan dengan pasukan bola sepak Kedah, KDAFC. Sanusi kata wang negeri bukan untuk bayar gaji pemain bola sepak. Ini menimbulkan pelbagai spekulasi, bahkan menimbulkan sedikit kemarahan kepada kalangan peminat bola sepak Kedah. Anda tahu, Kedah adalah antara pasukan Liga Super yang hebat pada musim yang lepas, dengan Kedah hampir menduduki tangga yang ketiga dalam Liga dengan pemain-pemain yang berkualiti. Kini pula Sanusi dilihat menimbulkan satu lagi kontroversi yang menyebabkan para penyokong Kedah yang berpuluh ribu, beratus ribu menonton bola sepak itu, yang sudah mula mencintai bola sepak kerana perkembangan dan kebangkitan kelab bola sepak Kedah, pasukan Kedah, mereka mula bertanya. Sehingga ada beberapa netizen dalam ruangan komen di media sosial bercakap tentang isu ini. Mereka kata, dapat dekat hang semua lingkup. Penyokong bengang. Sanusi klaim banyak tolong KDAFC. Penyokong kelab bola sepak Kedah Darul Aman FC, KDAFC, meluahkan rasa tidak puas hati terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur selepas pasukan mereka dikenakan hukuman pemotongan 3 mata serta denda RM50,000. Ini susulan kegagalan KDAFC membuat pembayaran penuh tunggakan gaji pemain dari skuad musim lalu selepas diberikan masa untuk menyelesaikan keseluruhan tunggakan gaji pada 30 Mac lalu. Belum pernah lagi terjadi seperti itu.
Penyokong Kedah meluahkan rasa tidak puas hati apabila Menteri Besar Kedah itu mengeluarkan kenyataan bahawa beliau sentiasa menyokong sang kenari. Mereka menganggap Sanusi mengeluarkan kenyataan yang tidak berasas kerana jika benar dia membantu, pastinya Kedah tidak berada dalam keadaan sebegini sekarang, kata para penyokong sang kenari. Tulis beberapa penyokong, kata mereka dalam ruangan komen, menulis, tak pasal-pasal kena potong 3 mata. Sebelum sepak mula beserta denda iringan RM50,000. Hang pantau kot mana? Soal penyokong bernama Samad Sam. Dapat dekat Sanusi, bola lingkup, GLC lingkup, Widad Langkah Suka lingkup, Litar Lumba lingkup, LRA lingkup. Dapat dekat dia apa yang tak lingkup, komen Saha. Habis bungkus di bawah Menteri Bahasa yang sebenarnya tak cerdik pun, kata Khairi. Nanti dia cakap pula, pengurusan KDA itu lintah darat pula. Bila orang cemerlang, datanglah dia ambil kredit naikkan nama ulas Muhammad Aznin. Sanusi pada semalam berkata, dia sentiasa memberikan bantuan apabila Kedah memerlukannya, terutamanya apabila terpaut dengan isu keuangan. Menurut Sanusi, bantuan yang disalurkan menerusi Persatuan Bola Sepak Kedah KFA itu adalah menerusi dana yang lain dan bukannya dari wang kerajaan negeri. Selama ini kita bantu melalui KFA. Sampai sekarang KFA bantu dan terbaru kita salurkan beberapa juta ringgit lagi, cuma tak mahu bising, kata Sanusi. Lepas itu mereka masih kata kita tak tolong. 16 juta ringgit bukan jumlah yang sikit. Kalau bagi anak yatim, bayangkan, tengok, berbanding bola sepak, mana lebih afdal? Tentulah anak yatim, kata beliau semalam. Begitupun penyokong memangkah kenyataannya dan menyifatkan Menteri Besar Kedah itu tidak kompeten sepanjang menggalas jawatan tersebut. Sementara itu, pengerusi Kelab Penyokong Kedah Darul Aman Kepda, Nur Hasmadi Hamzah berkata, hukuman yang dikenakan kepada pasukannya menjadi sejarah pahit buat bola sepak Kedah dan mengejutkan penyokong kerana belum pernah terjadi sebelum ini. Dia juga memohon agar kerajaan negeri membantu jika kesulitan ini tidak dapat ditangani pihak KDA FC musim ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya, SKMM siasat 4 individu dalang memfitnah kerajaan, kononnya tidak membuat atau tidak melaksanakan tilawah Al-Quran di Malaysia tahun ini. Dipetik daripada Harapan Daily, SKMM siasat 4 individu, beberapa lagi akan dipanggil. SKMM kini sedang menjalankan siasatan berhubung penyebaran kandungan palsu melibatkan penganjuran Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan dan antarabangsa bagi tahun ini. SKMM dalam kenyataan memaklumkan penyebaran kandungan itu dikesan berlaku di aplikasi media sosial Facebook menerusi beberapa akaun. Semalam, 4 daripada beberapa pemilik akaun Facebook yang disyaki membuat penghantaran kandungan itu telah dipanggil untuk disoal siasat dan merakam keterangan oleh SKMM. Semua maklumat yang dimuat naik oleh mereka telah direkodkan sebagai bahan bukti untuk siasatan dan tindakan lanjut, kata Suruhanjaya itu. Menurut SKMM, pihaknya juga akan memanggil beberapa lagi individu lain
bagi membantu siasatan. Kes terlibat disiasat di bawah Akta Section 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 yang memperuntukkan hukuman denda maksimum Rp50.000 atau penjara sehingga setahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Justru dengan itu, orang ramai diingatkan agar tidak menyalahgunakan perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi dalam talian untuk menyebarkan sebarang kandungan tidak sahih atau palsu. Sejak beberapa hari lepas, tular dakwaan oleh beberapa pemilik akaun terutamanya di laman Facebook dan X. Kononnya, Malaysia tidak lagi menganjurkan pertandingan tilawah Al-Quran dan hanya fokus kepada penganjuran konsert. Bagaimanapun, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menepis dakwaan berkenaan. Beliau berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah menetapkan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan. Akan diadakan pada 23 hingga 28 Mei ini di Kuantan, Pahang. Manakala katanya Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa pula diadakan pada 5 hingga 12 Oktober tahun depan. Saudara-saudara sekalian, salah satu lagi pesan daripada SKMM ialah kalau nak siarkan apa-apa maklumat di Facebook atau di laman sosial, cubalah rajin-rajin terlebih dahulu cari maklumat yang tepat. Kan sekarang ini maklumat di hujung jari. Cubalah type dahulu sebelum menyebarkan. Nah, kini mereka dalam masalah besar. 4 dalang ini mungkin akan berhadapan dengan denda maksimum Rp50.000 atau penjara sehingga setahun. Tak semana-mana, gara-gara kelalaian dan tidak menyiasat terlebih dahulu terus saja post, maka akhirnya berhadapan masalah besar. Sekarang maklumat di hujung jari, cari di Google, type saja tilawah Al-Quran 2024, akan keluarlah berita yang betul dan maklumat yang tepat. Hati-hati bila post atau share benda yang tak betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.